Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji diri. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 267. Kita akan sama-sama menjawab soalan 30 hingga 32. Soalan 30, gambar rajah menunjukkan bekas alat tulis yang dibuat oleh Kavi untuk projek matematik. Jadi kita lihat gambar rajah di sini iaitu terdapat bongkah yang berbentuk bongkah. Bekas alat tulisnya ada dua. Pertama di belakang tu lebih besar, itu kita namakan sebagai cuboid. Manakala yang di depan ini kita namakan sebagai kubus. Jadi apa beza kuboid dengan kubus? Okey, kita lihat dahulu kubus yang mana setiap sisinya mempunyai nilai yang sama. Okey, kita lihat 8, 8, 8. Okey, maksudnya panjangnya 8, lebarnya 8, tingginya juga 8. Jadi dia sekata. Okey. Jadi itulah yang dinamakan kubus. Manakala kuboid dia tidak sama. Okey. Jadi itu perbezaan dari segi ukuran. Kita lihat kepada soalan yang mana soalan dinyatakan berapakah isi padu dalam cm padu alat tulis tersebut. Okey, bila ditanya alat tulis tersebut, ini merujuk kepada dua-dua bongkah. Jadi pertama sekali untuk selesaikan ini, kita perlu cerakinkan dua bongkah ni. Kita nampak ini bongkah ni bercantum. Jadi langkah pertama, okey, cikgu cadangkan untuk kita nampak. Cikgu akan potongkan bongkah ni. Okay? So, cikgu potong yang pertama. Ini kita namakan sebagai kuboid. Tapi dia terlindung dengan kubus kat depan. Okay, yang kedua ialah kubus kat depan. Okay? Okay. Okay, apa maksud di sini? Maksudnya kita perlu kira isi padu kedua-dua bongkah ni. Okay? Mana sekejap. Dah ke? Okey, sekejap. Oh, tak boleh. Kejap sekali lagi. Oh, dia tengah ni loading kejap. Okey, dapat. Okey, ini dia dua-dua bongkah ni. Cuma kat sini mungkin kita boleh conteng sikit dekat dalam ni. Dia merujuk kepada sebuah cuboid. Jadi, kalau kita dah dapat sini, maksudnya kita labelkan. Ini kita namakan sebagai A. Dan yang kedua, kubus ini B. Okay, kita lihat dahulu dia punya ciri-cirinya. Okay, untuk menjawab ataupun mengira isi padu, kita perlu kenal pasti dulu panjang. Okay, panjang ni yang berada dekat bawah ni. Panjang ni kita lihat pada gambar ni. Dekat atas ni 12, maksudnya panjangnya ialah 12. 12 apa? 12 cm. Okay, manakala lebar berada di tepi, kita lihat kepada kita panggil gambar rajah ni lebar, kat bawah ni tak ada. So kita tengok atas tak ada juga, tidak dinyatakan, tetapi kat tepi tu ada. Okay, maksudnya dia sama nilai. Jadi lebarnya ialah 8 cm, manakala tingginya ialah 10. Okey, itu ialah isi padu bagi bukan isi padu, sifat-sifat bagi A tu, kuboid. Okey, kubus tadi cikgu dah cakap semuanya 8, jadi panjangnya 8, lebarnya 8, sisinya 8, tingginya 8. Okey, jadi bila kita dah lengkapkan ketiga-tiga perkara ni, kita boleh mengira isi padu. Okey, jadi kita mulakan dengan formulanya dahulu, iaitu kita tulis dulu. Kita tulis sini isi padu. Isi padu A bersamaan, kita masukkan dia punya rumus iaitu panjang darab lebar darab tinggi. Okey, itu dia formula untuk mengira isi padu. Kemudian bila kita dah tahu dia punya formula, kita akan gantikan kepada kita panggil nombornya pula. Okey, ataupun ukurannya. Kita lihat A tadi cikgu dah cakap panjangnya 12 cm. Jadi kita salin semula.
panjangnya 12 cm. Okey, darab lebarnya 8 cm. Okey, manakala tinggi kita akan darab 10 cm. Okey, itu dia ukurannya. Jadi kita boleh lakukan operasi pendarapan. Pertama sekali kita buat 12, kita darab 8. Okey, so 12 darab 8 kita boleh kira dekat tepi ni. 12 darab ataupun kali 8. Okey, 2 kali 8, 16. 1 kali 8, 8 tambah 1, 9. Okey, sekarang kita dapat dah 12 kali 8 itu 96. Jadi jawapan untuk 96 ni kita akan kali pula dengan 10. Okey. Jadi kita tulis ni 96. Lepas tu kita tulis ni cm. Dia bila kita darab 2 kali macam ni, panjang dan lebar, maksudnya kita dapat 2 macam tu. Jadi kita akan darab pula dengan 10 cm. Okay, sekarang kita akan darabkan 96 dengan 10. So, kita gunakan kaedah yang mudah, iaitu 96 darab 1 saja. Okay, kita guna kaedah cepat, iaitu 96 darab 1. Bila nombor darab dengan 1, maksudnya nombor itu juga. Maksudnya 96. Kemudian, bila ada sifar ni, kita tambah sebab tadi sifar kan. Okay, jadi ini mana kita dapat menjawab isi padu A, yang mana isi padunya ialah 960 cm. Lepas tu kita letak simbol padu di situ. Okey, itu dia cara-cara menjawab isi padu A. Sebab kita nakkan isi padu kedua-dua alat tulis, maka kita akan kira pula isi padu B. Jadi konsepnya sama juga seperti atas, yang mana kita akan tulis isi padu B pula. So kita tulis sini isi padu B bersamaan, sama juga formula dia, panjang darab lebar darab tinggi. Okey. Cikgu nikan sikit, tukarkan dia punya ni gambar warna. Okey, ini formula untuk mengira isi padu memang sama. So langkah kedua kita akan gantikan kepada ukuran. Jadi ukuran dia kita lihat tadi, cikgu dah kata kubus. Dia punya ciri-cirinya kesemuanya sama panjang. Ini bermakna nombornya kita akan letak nombor yang sama, iaitu panjang ialah 8 cm. Kita akan darab dengan lebar juga 8 cm. Manakala tinggi juga 8 cm. Okey, kita akan darab dulu nombor yang pertama dengan yang kedua, iaitu 8. Kita akan darab 8. Okey. So, kita boleh hafal 8 darab 8, memang jawapan dia ialah 64. Kemudian, kita tulis mula di kita punya ni, ruang ni 64 cm. 64 cm ini dia menghasilkan 64 cm persegi. Kalau awak tak faham pun tak apa yang ni. Yang penting kita darab 3-3. Yang penting ialah 64 kita darab pula dengan 8 cm. Okey, so sekali lagi kita buat bentuk lazim, iaitu 64 kita akan darabkan dengan 8. Okey, 64 darab 8 pula. Jadi 4 darab 8, 32. 3 dekat atas, 2 dekat bawah. 6 kali 8, 24. 24 tambah 3, kita dapat 27. Jadi, kita dapatlah mengira isi padu untuk B, iaitu kubus 272. So, kita tulis sini 272 cm padu. Okey, kita dah asingkan. Oleh kerana jawapan ini kita nak jawapan keseluruhan, bermakna kita perlu tambahkan A tambah B, iaitu isi padu A tambah isi padu B. Kita boleh tulis untuk kita faham. Okey, untuk kita kira jumlah bersamaan, kita tulis A tambah B. Okey, maksudnya isi padu lah. Isi padu A kita akan tambah isi padu B. Okay, jadi kita buat bentuk lazim terus, iaitu 960 cm
padu. So, tulis ni 960 cm padu. Kita akan tambah isi padu B iaitu cikgu betulkan sikit 8 kali 6 48 8 kali 6 48 tambah 3 48 51. Okey, minta maaf. Cikgu ada pembetulan sikit. Okey, ini ialah 51. Patut macam sikit je Okey, kita betulkan 51 Maksudnya 512 baru betul. Dia hampir dengan 96 sifar. Kalau tidak tadi macam jauh je cikgu kira Okey, so kita padam pula. Mana? Cikgu punya cursor. Okey, ada sini. So kita tulis 512. Okey, maksudnya cikgu betulkan semula. Isi padu B ialah 512 cm padu. So kita akan tambahkan dengan 96 sifar. 9512 cm padu. Okey, kemudian kita gariskan. Kemudian kita tambah. Okey, kita tambah. Sifar tambah 2, kita dapat 2. 6 tambah 1, 7. 5 tambah 9, 5 tambah 9 atau 9 tambah 5, 14. Okay, kemudian kita letak unit sentimeter padu. Jadi inilah dia isi padu untuk bekas alat tulis iaitu Kavi punya, iaitu ada 2 bongkah. Cikgu gabungkan. Nilainya ialah 1472 cm padu. Jadi pilihan yang ada di sini ialah D. Maka inilah dia cara-cara menjawab soalan 30. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 31. Puan Chin membeli 2 gulung kain langsir berwarna hijau dan kuning. Jadi di situ kata kuncinya ialah Puan Chin membeli 2 gulung kain hijau dan kuning. Kita perlu faham satu persatu ayat ni untuk kita menjawab soalan melibatkan penyelesaian masalah. Jadi diberitahu di sini jumlah panjang kain langsir itu ialah 29 1/4 meter. Jumlah merujuk kepada hasil tambah kedua-dua kain ini hijau dan kuning. Jadi hijau tambah kuning, dia punya panjang ialah 29 1/4 meter. Kemudian diberitahu panjang kain langsir hijau ialah 2 kali panjang kain langsir kuning. Okey. Tidak dinyatakan secara tepat bilangannya, ukurannya, tapi diberitahu hijau ni 2 kali ganda. Okey, cikgu. Hijau ni 2 kali ganda. Kita betulkan balik. Okey, semula hijau 2 kali ganda daripada kuning. Bermaksud kalau kuning itu 1, jadi hijau tu 2 cm. Kalau kuning tu 4, 2 kali ganda 8. Itu maksudnya. Okey, jadi ditanya hitung panjang dalam cm kain langsir itu. Kain langsir kuning itu. Okey, ditanya ialah warna kuning. Okey, pertama sekali kita lihat ukurannya. Kita boleh tulis dekat sini. Cikgu gantikan sebagai huruf iaitu hijau tambah kuning. Okey, jadi berapakah jumlahnya? Jumlahnya ialah 29 1/4 meter. 29 1/4 meter. Okey, jadi langkah pertama kalau kita lihat kepada jawapan ni semua dalam cm, langkah pertama yang kita perlu buat ialah penukaran. Kita nak tukarkan kepada cm. Okey. Jadi apa maksud di sini? Kita lihat kepada konsep iaitu meter nak ditukarkan kepada cm, kita perlu mendarab. Okey, mendarab berapa? Kita perlu mendarab 100. Kerana kita biasa dengan perkataan ataupun penukaran 1 meter bersamaan 100. 1 meter bersamaan 100. 100 apa? 100 cm. Okey, kalau 2 meter? 2 meter, sebab itulah kita kata 200 cm. Kenapa? Kerana kita darabkan 2 tu dengan 100. Apa-apa nombor kita kena darab dengan 100, dia akan menghasilkan cm. Okey.
So, dia jadi 200 cm. Okey, jadi untuk soalan ini, jumlah ini dalam meter, kita kena tukarkan dalam cm. Jadi, apa kena buat? Kita kena darabkan dengan 100. Okey, so apa kita buat sekarang? Kita tulis dulu 29 meter ni macam mana cara dia. Cikgu cadangkan, kita tukar, kita cerakinkan. Okey, 29 1/4 ini, kedua-duanya dalam meter. Kalau kita cerakinkan, kita buat sama dengan, dia ialah 29, ni nombor bulat, 29 meter ditambah 1/4 meter. Okey, jadi kita nak tukarkan kepada cm. Jadi bila kita dah asing ni, kita nampak ni meter nak ke cm darab 100. Apa yang kita akan buat sekarang? Kita akan darabkan. Okey, kita nak darab apa? Kita darabkan nombor bulat ni dengan 100. Okey, so kita darabkan 29. Kita akan darab 100. Okey, pecahan juga pun sama, iaitu kita akan darabkan 1/4 darab 100. Okay, kita lihat dulu yang pertama, 29 darab 100, kita gunakan kaedah cepat, yang mana 29 kita darab 1 saja. Okay, so 29 bila didarab 1, sudah pasti menghasilkan 29 juga. Bila 100 ada 2 sifar, kita tambah saja 2 sifar belakang. Ini bermakna 29 meter menghasilkan 2,900 cm. Okey. Sekarang Okey, sekarang kita nak kira pula 1/4. Jadi kaedahnya ialah kita permudahkan 4 dengan 100 sifar 4, 4 kali 1 4. 100 ni ialah 25. Okey, 25 kali 4 100. Sekarang kita darabkan 25 darab 1, kita dapat 25 juga. So, kita dah tukarkan 1/4 ni dalam cm, iaitu 25 cm. So, kita tambahkan semula untuk kita dapatkan jumlah keseluruhan, iaitu kita tambah bentuk lazim. 29 sifar tambah 25. Okay, so kita dapat nombornya iaitu 5292. Okay, sekarang kita dah tukarkan 29 1/4 meter ni kepada cm, iaitu 2,925 cm. Okay, apa maksud sini? Maksudnya hijau tambah kuning. Okey, hijau tambah kuning keseluruhan lah. Okey, kita lihat di sini hijau 2 kali kuning. Okey, panjang kain langsir hijau ialah 2 kali. Jadi apa kita kena buat? Maksud di sini hijau tambah hijau tambah kuning bersamaan 2,925. Okay, sekarang kita nak kira kuning kan. Kuning ni satu saja. Okay, kuning ni hanya satu saja. Maksudnya 3 lah. Kita kena 3 ni ada 3 kan. 3 bahagian, cikgu letak 3 bahagian bersamaan 2,925 cm. Okay, kita nak satu bahagian. Jadi apa yang kita akan buat? Kita akan bahagikan 2,925. Kita akan bahagi 3. Okay, so kita akan bahagikan dengan 3. Okay, jadi sudah pasti ruang ni tak ada, tak cukup. So kita akan buat di muka surat di sebelah. Okay, sekarang kita akan salin ni, bahagi ni. Kita akan salin, kita buat di kat sebelah. Okay, silap. Okay, sekejap tu dia. Okay, so kita buat atas sikit sebab ada ruang
Okay, sekarang kita perlukan CV3, yang mana CV3 ini berapa kali 3 dapat sama dengan 29. So, seperti biasa CV3 kita kena ada 3, 6, 9. Lepas tu 12, 15, 18. Dan seterusnya 21, 24 dan 27. Jadi 29 ni hampir dengan 27. Maka kita akan buat 9, okey. Jadi 9 dekat atas, bawah ni 27. Okay, kemudian kita tolak, 9 tolak 2 dapat, 9 tolak 7 dapat 2. Okey, seterusnya kita turunkan 2. Okey, ni 2 tolak 2 habis 22 untuk CV9, 3, berapa kali 3, 22. Yang hampir ialah 21 iaitu 7. Jadi kita tulis ni 7. So, tulis bawah ni 21. Okay, kita tolakkan, dapat 2 tolak 1, 1. Okay, kemudian kita turunkan pula 5 dekat sebelah. Okay, nombor sekarang ialah 15. Jadi berapa kali 3 dapat 15? Yang ada di sini ialah, ada sini 15, so 5. Okay, so tulis sini 15. Jadi bila kita tolak, kita dah dapat sifar-sifar, maka kita dapatlah panjang bagi kuning iaitu 975 cm. Okay, apa maksud sini? Maksudnya jawapannya ialah C. Kita berbalik pada soalan tadi yang kita buat tadi. HHK ni maksudnya kalau kita baca sini hijau ialah 2 kali. Maksudnya hijau ni ada 2. Maksudnya hijau bersamaan 2K. Kita boleh buat macam ni juga. Okay, maksudnya 2K ni ialah K tambah K. Ada 2 kali kuning. Okay, maksudnya hijau ni 975 tambah 975. Okay, so dua-dua ni dalam cm lah. Okay, manakala K ialah memang satu lah, 975. Jadi inilah maksudnya lebih kita faham. Nampak ni ada 2 kali ganda daripada kuning. Tapi soalan nak kuning, jadi kuning itu ialah 975 cm. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan C. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 32. Carta palang menunjukkan markah sains bagi 10 orang murid kelas 5 Hang Tuah. Jadi kita lihat kepada carta palang ni, untuk dinyatakan sini untuk 10 orang, kita lihat markah yang di bawah ni, paksi X markah, di tepi paksi Y ialah bilangan. Kita lihat soalan ni, gambar raja, kalau 40 markah ni ditunjuk 1, maksudnya kita dapat sini 1 orang lah. Okay, so kita boleh tulis sini 1, okay, untuk kita keluarkan maklumat. Jadi nanti kita boleh jawab soalan ni. Okay, kita lihat pula 50 markah, dilihat sini ada 3, maksudnya ada 3 orang. Okay, kemudian 60 sampai 4, jadi maksudnya 4 orang. 70 di tepi ni 1, maksudnya 1 orang. Kemudian 80 ini ada 1. Okay, kalau kita nak tahu carta ini betul atau tidak, kita lihat sama tak dengan nilai 10 orang, iaitu kita tambah 3 tambah 1, kemudian tambah 4, tambah 1 dan tambah 1. Okay, itu maksud dia. Jadi 3 tambah 1, 4, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 2, 10. Jadi kita dapat 10 orang, maksudnya carta ini betul lah. Okay, dari segi datanya. Okay, kita lihat pula kehendak soalan. Antara yang berikut, pernyataan yang mana benar tentang carta palang di atas. Okey, bila ditanya antara yang berikut, maksudnya kita perlu jawab satu persatu atau lihat satu persatu kenyataan untuk pilihan jawapan. Okey, kita lihat dinyatakan julat untuk A, julat ialah 10. Okey, untuk kita menjawab soalan ini, kita perlu tahu dahulu, faham dahulu apa yang dikatakan sebagai julat. Jadi julat ni ialah maksudnya nilai maksimum satu data ditolak dengan nilai minimum satu data. Okey, maksudnya kita tulis ni julat bersamaan
perbezaan data yang cikgu tulis yang paling, kalau kita lihat sini banyak kan, so kita tulis sini banyak lah yang paling ramai lah, ramai dengan data yang paling sedikit. Okay, kita lihat data ni, data yang paling ramai maksudnya bilangan markah lah, markah kita tak boleh ramai cikgu betulkan. Okay, yang paling besar tolak data yang paling kecil atau kecil. Okay, kita lihat markah yang paling tinggi ialah 80. Jadi cara kita nak kira julat ialah kita akan buat 80, kita akan tolak yang paling kecil ialah 40. Jadi 80 tolak 40 dapat berapa? Okay, 80 40 maksudnya kita dapat 40 kan. Okay, jadi inilah julat, tapi dinyatakan sini julat ialah 10. Jadi adakah betul? Tidak betul. Soalan tanya yang manakah yang betul ataupun yang benar. Okay, so kita tak boleh terimalah kenyataan A ni. Jadi kenyataan A ni tidak tepat. Okay, kita lihat B. B ialah mod. Jadi apakah maksud mod? Mod ialah di sini maknanya ialah 4. Okay, maksud mod ialah kita tulis mod bersamaan data yang paling kerap. Okay, dalam kurungan selalu ataupun banyak kali berulang. Okay, senang saja nak lihat data itu kerap atau tidak. Kita lihat berapa orang yang paling ramai. Yang paling ramai ialah 4. Jadi itulah yang dikatakan sebagai mod. Di sini mod ialah 60. Okay, so kita tulis sini 60. Okay, tetapi pilihan jawapan menyatakan 4. Maksudnya 4 orang. Okey, salah. 4 tu ialah kekerapan. Modnya ialah 60 tu sendiri. So, mod tu juga tidak tepat. Okey, kita lihat pula min. Min ialah 58. Okey, apa itu min? Min tu ialah maksudnya ialah purata. Okey, so sekejap cikgu betulkan sikit. Kita kena guna ruang. Okey, kita lihat yang ketiga ialah min. Bila nak jawab, kita kena faham dahulu maksudnya. So, tulis sini min bersamaan purata. Okey. Purata tu apa pula maksud cikgu? Okey, purata ni ialah jumlah data. Kita akan bahagi bilangan data. Okey. Maksud jumlah tu maksudnya bilangan orang lah. Okey, maksudnya ini bahagi, cikgu letak titik. So, cara dia ialah kita dapatkan data tu satu-satu. Kita kena kumpul. 40 ni satu kan. So, kita tulis ni 40. Cikgu guna ruang. Cikgu tulis ni 40. Okey, tambah. Okay, 50 ni dia 3 kali. So, tulis ni 50, 50, 50. 50 tambah 50. Tambah 50. Kemudian 60 ni ada 4 kali. So tambah 60 tambah 60 tambah 60 tambah 60. 4 kali kan. Okay, kemudian 70 dan 10. Okay, kita tak cukup ruang kat sini. Cikgu kena enjakkan sikit. Enjak sampai hujung. Okay. Okay, kemudian 70 ni ada satu kali. So, ni cikgu rapatkan sikit. Dan akhir sekali ada 80 ada satu. Okay, so tambah 80. Okay, ini maksud jumlah data. Kemudian dibahagi bilangan ni maksudnya bukan bilangan data apa. Bilangan ni. Ada berapa orang? Tadi kita kata 10 orang. Ini bermakna kita akan jumlah data ni kita akan bahagi. Kita panjang macam tu. Bahagi dengan 10 orang. Okay, itu cara-cara ataupun kaedah mengira min. Okay, sekarang apa kita perlu buat? Kita perlu dapatkan pula jumlah. Maksudnya kena tambah. Okay, kita lihat sini 50 dulu. 50 ni ada banyak ni. Ada berapa? 3 kan. So, kalau ada 3 dia ada. Okay, cikgu tulis ni. 3 ada 150. Okay,
Kemudian 60 ada 1, 2, 3, 4. 4 kali 6 dapat 24. So, 240. Kemudian 40 ada 1. 70 ada 1. 80 ada 1. Jadi kita tambah. Okey, kita tambahkan untuk kita dapatkan jumlah. Okey, sifar tambah semua sifar ni dapat sifar. Lepas tu 5, 4, 4, 7, 8 ni kita tambah. Okey, kita gunakan kaedah mudah. Yang mana 4, 4 ni kalau kita tambah jadi 8. Jadi 8 tambah 8, 16. Kemudian 5, kita tambah 7 dapat 12. Okey. Jadi kalau kita tambahkan 16 dengan 12, kita dapat 28. Ini bermakna 8 dekat bawah, 2 dekat atas. Kemudian 2 tambah 2 tambah 1, kita dapat 5. Okey, apa maksud di sini? Maksudnya jumlah, kita dah dapat dah. Jumlahnya iaitu 580. Jadi 580 kita akan perkan dengan bilangan iaitu 10 orang. Okey, sekarang kita nak kira pula bagi 10, tapi kita gunakan kaedah mudah. Kalau pecahan ada sifar ni, kita pemudahkan. Kita boleh potong, simplify macam tu. Jadi 58 per 1. 58 per 1 merujuk kepada 58. Okey, jadi kalau lihat sini, pilihan C dia kata min ialah 58. Jadi kita pun dapat 58. Maka kita boleh katakan kenyataan C ini adalah benar. Jadi inilah dia jawapan untuk C 532 iaitu min ialah 58. Okey, pada cikgu ini ialah yang jawapannya. Cuma kalau kita nak cuba juga, kita boleh jawab hingga hujung median. Okey, kita boleh jawab median. Iaitu apa maksud median? Maksudnya iaitu data yang berada di tengah-tengah. Okey. So data kita tulis dulu median sama dengan data yang berada di tengah-tengah. Okey. Tapi dia susun menaik lah. Okey, tapi cikgu nak bagi tahu kita dah dapat jawapan dia C Tapi kita nak cuba juga D, sama ada D tu betul atau tidak. Dia kata median ialah 70. Jadi macam mana nak tahu data berada di tengah-tengah? Dia macam ni tadi. Okey, macam kita panggil nak mengira min tadi, iaitu data ni kita kena susun. Kita dapat macam ni Okey, ni. Oh, tak boleh cikgu kena tukar lah. Okey, semula. Okey, cikgu nak try lagi sekali. Okey. Kita try copy. Cikgu tak nak salin balik dia jimat masa. Kita try balik Okey. Tak boleh. Sekejap undo. Undo. Okey. Dapat. Okey, ini datanya. Okey, sekarang macam mana kita nak tahu berada tengah-tengah? Kita potong kiri dan kanan. Okey. Dia kata min tu ialah 7 dan median ialah 70. Okey, so ini data dia. Kita susun potong kiri dan kanan. Okey, ini 80 dengan 40, kemudian 50 dengan 70. Ini 50 dengan 60, ini 50 dengan 60. Jadi kita dapat dua data sini. So kalau nombor dia sama, maksudnya median dia ialah 60. Okey. Sebab kita tambah bagi 2 pun kita dapat 60 juga. Jadi ini ialah kita panggil sebagai median. Tetapi dalam pilihan jawapan kata 70. Jadi sudah pasti salah. Maka itu menguatkan jawapan kita yang mana kita dapat jawapannya C, iaitu minnya ialah 58. Maksudnya kenyataan yang benar ialah C. Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan 32. Maka dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk soalan uji diri bagi muka surat 267, nombor 30 hingga 32. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih
dan jumpa lagi.